Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin alaihim wassalatu wassalam. Wa ila hadrati jami'il awliya wassalihin wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ashiratina wa muallimina wa man lahum huquq alaina. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, dan seluruhnya tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Hadirat tak nampak lagi. Nampak hadirin ni. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan hadirat Allah SWT pada malam ini diizinkannya kita untuk berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita perolehi dari pembacaan kita pada malam ini akan memberi manfaat bagi kita. Ya, kita kena kenal siapa kawan, siapa musuh. Ya, kerana tajuknya kitab yang kita baca ni bermula dari bulan sudah, tajuknya ialah Jerat Syaitan. Ya. Jerat Syaitan. Syaitan itu di antara musuh kita. Dalam hadis Rasulullah sebut musuh orang beriman tu ada 5. Ya. Al-mu'minu baina hamsin syadaidah. Orang yang beriman akan berhadapan dengan 5 musuh. Yang pertama, mu'minun yahsudu. Orang beriman yang hasad dengki. Dia beriman tapi hasad dengki. Itu musuh tu. Yang kedua, wa kafirun yuqatilu. Orang kafir yang sentiasa nak memerangi orang Islam, orang beriman. Yang kedua, yang ketiga, wa munafiqun yughdibu. Orang munafik yang sangat benci kepada orang beriman. Yang keempat yang kita baca ni, itu wa syaitanu yudhillu. Syaitan yang sentiasa menyesatkan kamu. Yang kelima, dalam diri masing-masing. Wa nafsun tanazi'uhu, iaitu hawa nafsu yang sentiasa mengajak kepada kejahatan. Ini musuh orang beriman. 5 ya. Salah satu yang nak kita bicara ialah syaitan. Allah mengkhabar syaitan dan musuh kamu yang nyata. Ada Allah khabar. Setiap minggu dibaca. Apa yang dibaca? Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Bukankah sudah aku khabar kepada kamu wahai anak Adam?
alla ta'budu syaitan, bahawa jangan kamu sekali-kali mengikut pujukan syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, sungguhnya dia untuk kamu adalah musuh kamu yang amat nyata. Jadi malam ni kita nak bicara lagi, masih ada bab mukadimah, kita baru baca separuh ni, 2 penggal lagi pun. Malam ni sambung lagi. Sesungguhnya nikmat terbesar yang dilimpahkan kepada manusia adalah akal. Akal ni nikmat yang terbesar, yang di antara nikmat yang terbesar yang Allah bagi kepada manusia. Sebab manusia itu menjadi makhluk yang paling mulia, lebih mulia dari harimau, lebih mulia dari singa, lebih mulia dari gajah, lebih mulia dari buaya, lebih mulia dari badak. Sedangkan manusia itu kalau dari segi kekuatan lemah berbanding dengan harimau, berbanding dengan singa, berbanding dengan badak, berbanding dengan buaya. Tapi dia jadi lebih mulia. Itu sebab presiden manusia, raja manusia. Ada gubernur buaya, ada gajah, ada jadi gubernur. Mana ada manusia je. Kenapa diberi akal? Allah kata dalam Quran, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat. Sesungguhnya kami hendak memuliakan anak Adam. Manusia ni paling mulia, kerana Allah bekalkan dengan akal yang boleh berfikir. Otak semua ada otak. Gajah ada otak, harimau ada otak, singa ada otak, buaya ada otak, udang lagi ada otak. Tapi otak-otak mereka itu tidak boleh berfikir, tak ada boleh berfikir. Maka mereka tidak menjadi mulia. Allah muliakan manusia ni kerana Allah bekalkan otak yang boleh berfikir. Wa razaqnahum wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan diberi mereka kenderaan di daratan dan di lautan. Yang ada kenderaan manusia je. Yalah, harimau ada kenderaan, gajah ada kenderaan, singa ada kenderaan, buaya ada kenderaan. Yang ada kenderaan manusia ada bas, ada lori, ada tokar, ada motor, ada kereta lembu, ada. Itu di daratan. Di udara kapal terbang ada, helikopter ada, roket ada. Di udara, di lautan kapal ada, sampan ada, rakit ada, ski ada, semua kenderaan bagi manusia. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan diberi mereka rezeki yang baik-baik. Rezeki yang paling baik, rezeki siapa? Rezeki manusia lah. Yalah. Ada bangkangan. Yang paling baik rezeki ialah anak Allah anugerahkan kepada manusia. Tengok nasi aja, ada berapa jenis nasi manusia makan? Tuan-tuan, ada berapa jenis nasi makan manusia? Nasi minyak, nasi lemak, nasi goreng. Nasi goreng berapa jenis nasi goreng? Nasi goreng kampung, nasi goreng Cina, nasi goreng ikan masin, nasi goreng ayam. Nasi goreng USA pun ada. USA pun ada tau. Jauh nak cepat, lambat datangnya. Dia panggil USA tu lambat datang. Apa? Jauh. Padahal USA tu apa? Udang, apa? Sotong ayam. Pandai pula benda. Udang, sotong, ayam. USA. Itu makanan manusia. Nasi kerabu ada, nasi paprik ada, lagi nasi Bukhari ada, nasi biryani ada, semua ada. Ada pernah dengan gajah makan nasi biryani? Ada ke? Mana? Tunjuk. Ada pernah tengok singa makan nasi Bukhari? Yang ada manusia ni. Dia. Jin pun apa makanannya? Jin apa makanannya? Tulang aja. Diberi mereka rezeki yang baik-baik. Makanan tu bawa nasi tu, belum sebut roti lagi. Ada satu kedai, saya tengok dari iklannya di luar tu, ada 85 jenis roti. Dia jual macam-macam ada. Roti canai, roti martabak, roti chapati, lagi apa? Roti bom, roti nan, macam-macam jenis roti. Itu manusia punya makanan. Sebab itu dijadikan manusia itu dengan akal. Dengan ada akal, manusia boleh mencipta alat-alat yang boleh membantu dia dalam kehidupan. Saya nak datang dari kampung kemarin ni, ada motor. Kalau jalan kaki tak lalu nak datang. Ada motor. Walaupun hujan tak apa, motor ada. Jadi ada alat. Nak masak, sekarang ni banyak ada alat untuk masak. Apa yang tak ada, semua. Nak gunting rambut ada alatnya.
Kalau tidak pun senang nak nyukur tu, habis lukis-lukis kepala. Jadi adalah itulah manusia ni. Nak telefon ni, tengok ni telefon ha. Sikit banyak peranannya ni. Ini live ni tau. Boleh tangkap live ni. Cuma dia tidak live lah ni. Ini malam ni bukan live. Malam ni pakai YouTube. Tapi boleh dapat kembali ya. Saya dah tak pakai live lagi. Live ni bergantung kepada line. Kalau elok line, baru boleh pakai live. Boleh tak? Macam mana tahu elok tak elok ni? Tengah pakai tu dia putih. Kalau pakai YouTube ni tak apa. Di rumah kan kita blur balik. Tapi tak ada, kita siap kerja-kerja itu je. Boleh rekod balik. Jadi bahkan siapa tuan-tuan nak tengok balik ceramah kita malam ni, esok ke, petang esok ke, tengah hari esok ke, buka YouTube. Siapa tak ada handphone dengan tangan? Buka YouTube, cari Ibrahim Ista. Ada tu ya. Tengok tajuknya malam ni. Di mana? Di Surau An-Nur, Taman Bukit Indah. Tak apa cuba insya-Allah boleh cari balik. Ini dengan akal manusia tu. Bayangkan. Sekarang ni kita boleh bercakap dengan orang di London, boleh bercakap dengan orang di Mekah, boleh bercakap dengan orang di China, boleh bercakap dengan orang di Rusia dengan teknologi yang dicipta oleh manusia. Itu hebatnya manusia kan? Sesungguhnya nikmat terbesar yang dilimpahkan kepada manusia adalah akal. Sebab akal lah yang menjadi alat untuk mengetahui Allah. Bila akal itu sempurna, dia kenal Allah, kenal sifat-sifat Allah yang sempurna. Kalau tak ada akal mana nak tahu? Dia sedar Allah tu maha mengetahui, dia sedar Allah tu maha melihat, dia sedar Allah tu maha mendengar, dia sedar Allah tu ada aja setiap masa. Kalau betul-betul dia sedar Allah tu ada aja. Ada tu pun saja ada ya? Ada, dia melihat, dia mendengar, dia mengetahui. Kalau sedar benda-benda Rabbi ni, lalu ke nak ngambil nombor ekor. Tuan-tuan, Allah nampak aja, berani ke nak ngambil nombor ekor. Berani ke nak minum arak, berani ke nak berjudi. Ya, tak berani kita kerana Allah nampak aja, Allah tahu je walaupun apa pun dalam hati kita pun Allah tahu. Ini yang suruh ni. Dengan ada akal. Kalau tak ada akal, tak ada, kita tak kira. Dia bantai. Kerana akal dia tak boleh berfungsi ya. Jadi akal tu menjadi alat untuk mengetahui Allah, mengenal Allah. Ya, awal-awal agama adalah mengenal Allah. Awwaluddin ma'rifatullah. Kenal betul dengan Allah Taala. Kenal sifat Allah yang wajib, kenal sifat Allah yang mustahil, kenal sifat Allah yang harus. Dan merupakan sebab yang menghantarkan kepada kebenaran tu ya. Pembenaran, membenarkan para rasul. Dan itu betul ni pembenaran. Kita yang membenarkan para rasul. Rasul itu memang benar pun, tapi akal ni menentukan rasul itu adalah benar, Nabi Muhammad itu adalah benar. Dengan ada akal. Orang akal tak sempurna, dia tak percaya ke Rasul, tak percaya ke Nabi Muhammad, tak percaya ke Nabi Musa, tak percaya ke Nabi Isa, tak percaya ke Nabi-Nabi dan Rasul dulu. Kerana dia akal dia tak sempurna. Tapi kalau akal sempurna, dia percaya tak bahawa Nabi yang Nabi dan Rasul tu kerjanya ialah untuk menyampaikan kebenaran. Itu pembenaran para Rasul. Betul dia adalah pembenaran, membenarkan Rasul. Bukan kebenaran tu memang Rasul tu benar juga. Ini kita yang membenarkan Rasul tu. Itu namanya pembenaran. Dengan ada akal. Kalau tak ada akal, tak ada. Hanya saja kerana akal ini tidak boleh diangkat ke suatu darjat yang diinginkan dari hamba, maka para rasul pun diutus dan kitab-kitab diturunkan ya. Kalau harapkan akal je, tak mampu kita nak menyembah Allah, tak mampu kita nak semayang menuju kepada Allah, tak mampu kita nak tunduk dan patuh kepada Allah lah, kalau ikut akal je. Sebab itu didatangkan para rasul ya. Rasul itu datang apa? Mengajar kita tentang Allah. Dan didatangkan kitab-kitab ya. 114 buah kitab datang oleh Allah ya. Yang berjenama ada 4. Yang pertama dipanggil Taurat, yang kedua dipanggil Injil, yang ketiga dipanggil Zabur, yang keempat dipanggil Al-Quranul Karim ya. 4 tu. Dalam Quran tu dia cerita tentang Allah. Tentang sifat-sifat Allah, bahawa Allah tu Maha mendengar. Innallaha sami'un basir. Allah tu Maha mendengar lagi Maha melihat.
Innallaha alimun hakim. Allah tu maha mengetahui dan Allah maha bijaksana. Dia khabar dalam Quran tu semua ada tentang sifat-sifat kesempurnaan Allah Taala. Ya, dia datang ke Rasul tu sebagai contoh. Sebagai contoh untuk kita tauladani. Contoh untuk kita ikut. Sebab Allah khabar dalam Quran apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya untuk kamu dalam diri Rasulullah itu adalah ikutan yang terbaik. The best example Rasulullah ya. Jadi kalau akal yang sempurna dia tahu bahawa Rasulullah itu siapa-siapa mana-mana Rasulullah dia menyampaikan kebenaran kepada umat. Dengan ada akal ya. Jadi kalau akal saja tak boleh. Dengan akal tu kita datang ke Rasul tu untuk menunjuk kita macam mana cara hidup Islam. Dia datang ke Nabi Muhammad, dia gajar kita macam mana nak ikut cara Islam. Makan cara Islam, minum cara Islam, berpakaian cara Islam, akhlak cara Islam, nikah kahwin cara Islam, pentadbiran cara Islam, mendidik keluarga cara Islam, apa saja whatever kena ikut Islam. Itu dijadikan Rasulullah sebagai contoh. Daripada sekecil-kecil perbuatan sampai sebesar-besar perkara ada terkandung dalam Islam. Dia datang ke Rasul tu. Dengan ada akal kita boleh fikir, ini cara yang terbaik. Makan yang terbaik ini caranya. Minum yang terbaik ini caranya. Nikah kahwin yang terbaik ini caranya. Kenduri kenara yang terbaik ini caranya. Dan sebagainya. Hiburan yang terbaik ada dalam Islam ya. Dia datang ke Rasulullah itu untuk menunjuk kepada kita cara hidup cara Islam. Kalau dia akal, dia akan boleh berfikir lah, oh ya weh ini yang sebenar ya. Ya. Hanya saja kerana akal ini tidak boleh diangkat ke suatu darjat yang diinginkan dari hamba, maka para rasul pun diutus. Allah utuskan rasul tu, dihantar oleh rasul, oleh Allah kepada rasul tu. Dan kitab-kitab diturunkan. Datang kitab. Zaman Nabi Musa turun kitab Taurat. Zaman Nabi Isa diturunkan kitab Injil. Zaman Nabi Daud diturunkan kitab Zabur. Zaman Nabi Muhammad diturunkan kitab Quran. Quran itu menghapuskan, memasukkan segala hukum hakam yang dalam kitab sebelum ini menghapuskan atau memasukkan kitab Injil, memasukkan kitab Taurat, memasukkan kitab Zabur, dan memasukkan segala risalah-risalah sebelum ini yang turun kepada Nabi-Nabi dulu ya. Itu dalam Quran lengkap dah tu. Sampai Quran semua cara hidup Islam tu lengkap. Allah dah isytihar dalam Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Dalam surah Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu bagi kamu. Islam is already complete. Islam is already perfect. Everything is there in Islam. Complete lah. Syumul. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah cukupkan nikmat aku untuk kamu. Nikmat semua ada. Tak terbilang kita nikmat yang banyak mana. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan redalah aku Islam itu sebagai anutan bagi kamu. Bila sesuatu itu sudah lengkap, bila sesuatu itu sudah sempurna, mengapa kita nak mencari cara hidup yang lain daripada Islam? Islam dah sempurna, kenapa nak cari yang lain? Ada tak hiburan dalam Islam? Sekali lagi, ada tak hiburan dalam Islam? Ada tak sokan dalam Islam? Ada tak ekonomi dalam Islam? Ada tak pentadbiran dalam Islam? Ada tak nikah kahwin dalam Islam? Ada tak pendidikan kekeluargaan dalam Islam? Kenapa nak ikut cara lain? Islam dah sempurna dah, dah lengkap dah. Tak ada satu pun ketinggalan dalam Islam. Kenapa nak ikut cara lain? Ini persoalannya. Kalau orang ada akal, dia tahu kerana Islam itu sudah sempurna, dia akan ikut Islam dalam apa saja. Daripada sekecil-kecil perbuatan sampai sebesar-besar perkara, ikut cara Islam. Makan cara Islam, minum cara Islam, tidur cara Islam, buang kuku cara Islam, bersin cara Islam, menguat cara Islam, cara Islam. Apa saja kita nak ikut cara Islam. Pakaian cara Islam,
pendidikan cara Islam, budaya cara Islam, perjuangan cara Islam, apa saja, whatever you do must be in accordance with the teachings of Islam. Dan tak faham-faham tidak. Kerana Islam sudah sempurna, ya. Itu dia. Dan macam mana nak buat? Didatangkan Rasul-Rasul sebagai contoh. Ya, datangkan zaman Nabi Musa tu, Nabi Musa sebagai contoh. Kemudian zaman Nabi Isa sebagai contoh. Zaman Nabi Ayub sebagai contoh. Zaman Nabi Sulaiman sebagai contoh. Ya. Untuk umat dia, supaya meniru mereka itu kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul sebelum ini. Ya, syarat boleh diibaratkan. Syarat boleh diibaratkan matahari. Ya, syaratnya boleh kita bandingkan macam matahari. Dan akal boleh diibaratkan mata. Darat tu boleh dikira macam matahari. Matahari tu sinarnya memancar seluruh alam. Ya, nampak kita bila matahari ada. Nampak jalan. Ya, yang kecil-kecil tu pun nampak, lorong-lorong pun nampak kerana ada matahari. Kemudian akal tu pula boleh diibaratkan dengan mata. Akal terseluruh, yang ini betul, yang ini baik, yang ini bagus, yang ini memberi faedah, yang ini memberi mudarat. Kita kena ada akal, baru dia tahu. Jika mata itu dibuka dan normal, mata itu tak ada butir, tak ada pula rabun, dia dibuka. Kalau tutup tak nampak je. Nak dibuka dulu tapi mata itu normal, ya. Dia punya katarak elok, dia punya kantar elok, cahaya pun ada. Kalau mata itu elok macam normal pula mata tu. Tentu ia boleh melihat matahari, ya. Buka mata nampak matahari. Pagi-pagi nampak ke tak nampak matahari? Ya, nampak. Tapi ada akal, dia tak tengok tepat pun matahari. Kerana boleh rosak mata, boleh tengok matahari. Dia tengok apa? Berlindung, cara lindungan, tengok matahari. Dia ada akal. Tapi kalau tengok tempat-tempat macam tengok matahari macam rosaklah mata tu, ya. Itu guna akal tu ni. Ketika akal menerima kepastian perkataan para nabi, apa yang dicakap nabi itu, akal pun timbang. Betul ke tidak? Baik ke tidak? Manfaat ke mudarat? Apa yang disuruh oleh Nabi itu? Akal boleh menimbang, betul ke tidaknya? Jadi akal yang berfungsi, dia akan menerima kebenaran dari Nabi, ya? Apa yang Nabi buat semua benar belaka. Apa yang Nabi ajar semua benar belaka. Apa yang diperkatakan oleh Nabi itu benar belaka. Kerana ada akal. Sedangkan Nabi itu bukan pergi sekolah pun. Ya, adakah Nabi itu lulus UPSR? Tuan-tuan dan puan-puan, adakah Nabi itu lulus UPSR? Adakah Nabi itu lulus PMR? Adakah Nabi itu lulus PT3? Adakah Nabi itu sijil SPM? Adakah Nabi itu sijil tinggi pelajaran? Adakah Nabi itu degree? Ada ijazah ke? Apa ada dia? Dia pergi sekolah, tak pernah. Tak pernah pergi sekolah. Ada sebab kenapa Allah tak izinkan dia pergi sekolah. Dia membaca, menulis, tak pergi. Dia tak pergi sekolah. Tapi akhirnya profesor menjadikannya sebagai guru. Ya? Profesor menjadikan dia sebagai guru. Sebagai contoh, walaupun dia tak sekolah, dia tahu perkara-perkara yang ghaib. Dia tahu perkara-perkara kejadian manusia. Padahal mana dia belajar sains? Ada belajar sains ke? Nabi Muhammad ada belajar sains ke? Mana dia tahu kejadian manusia bermula daripada mani, kemudian jadi darah beku, kemudian jadi segumpal daging, kemudian 40 hari lepas itu dia jadi daging itu disalut oleh tulang. Mana dia tahu? Dia kata benda mana? Dia mana pernah belajar lain? Dia ada pernah belajar sains, ada pernah belajar biologi. Mana dia tahu? Itu menandakan kebenarannya. Dia tahu kejadian manusia asal dari mana, ya, proses kejadian manusia itu dia tahu lah kan. Padahal dia mana ada kelulusan sains, belajar pun tak pernah. Siapa ngajarnya? Allah ngajarnya, ya. Allah ngajar dia. Sebab dia bercakap tu bukan ikut hawa nafsu dia. Dia bercakap tu bukan ikut otak dia. Dia bercakap tu bukan ikut seronok dia. Dia bercakap tu ikut apa? Ikut wahyu yang diwahyukan kepadanya. Mana tahu Allah khabar Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya, Nabi itu tak pernah bercakap mengikut hawa nafsunya, tetapi apa yang diberkatakan oleh Nabi itu adalah dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allah wahyukan dia melalui malaikat Jibril. Itu yang dia bercakap tu. Dia tahu tentang ilmu sains, dia tahu tentang kejadian manusia, dia tahu tentang kejadian langit dan bumi.
Dia tahu apa yang ada di langit, apa yang di bumi. Dia tahu sejarah-sejarah dulu. Mana dia belajar sejarah? Tapi dia tahu sejarah Nabi Musa, dia tahu sejarah Nabi Isa, dia tahu sejarah Nabi Ayub, dia tahu sejarah Nabi Daud, dia tahu sejarah Nabi Sulaiman. Padahal dia belum ada masa itu, dia tahu je. Mana dia tahu? Jadi kalau kita ada akal boleh fikir, mana dia tahu? Tentu dia ni dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ikut dia kalau akal sempurna. Tapi orang yang tak ikut tu, akalnya tak sempurna lah. Dia tak tahu benda yang baik dan benda yang jahat. Bila akal tak sempurna, dia nyembah patung. Akal tak sempurna, dia menyembah pokok. Akal yang tak sempurna, dia menyembah matahari. Akal yang tak sempurna, dia menyembah apa? Dia menyembah bulan. Akal tak sempurna, dia menyembah apa lagi? Menyembah lembu dan sebagainya. Akal yang tak sempurna. Padahal patung tu kalau kita berfikir dengan akal, kalau dia menyembah patung, patung siapa buatnya? Manusia yang buat, disembah pula tu. Itu Omar tu ada kalanya dia menangis, ada kalanya dia gelak ketawa. Bila dia menangis, dia teringat dia dulu masa tengah jalan dalam jahiliah tu, dia menanam anak perempuannya hidup-hidup. Menangis dia. Nyesal no. Bila masa dia ketawa, dia teringat masa dia kafir tu, masa dia belum Islam dulu. Bila dia nak sembahyang, dia ambilnya patung yang dia buat sendiri tu, dia sembah ni. Patung tu dia buat daripada tepung. Dia buat daripada tepung tu, diuli tepung jadi patung. Dia sembah patung tu. Kemudian bila dia rasa lapar, apa buatnya? Dikepaknya kepala patung tu dimakan. Tuhan yang tu dimakannya. Itu dia gelak seorang tu. Bingung betul aku ni masa aku kata dulu kan. Dia ketika dia senyum seorang. Dia menangis tu teringat kan anaknya dia yang dibunuhnya apa? Hidup-hidup. Anak perempuan kan. Itu dia. Dia tahu mana yang mudarat, mana yang bermanfaat. Kerana akal itu berfungsi kan. Kemudian apa? Ketika akal menerima kepastian perkataan para nabi yang dikuatkan dengan dalil-dalil mukjizat. Dia ada dikuatkan dengan dalil-dalil Quran. Mukjizat itu Quran lah ya. Dikuatkan. Iaitu apa? Perkara-perkara yang berlaku, yang mencari adat, yang ganjil-ganjil yang berlaku kepada nabi-nabi dan rasul-rasul, itu mukjizat. Macam Nabi Ibrahim dibakar, tak diangoi. Elok je. Dah habis-habis tu nyongeng dia keluar daripada bara api dia. Mana tahu? Nabi Muhammad kabur. Quran kabur, Allah kabur. Allah perintahkan api jadi sejuk. Maka tak ada terbakar, tak ada hangus pun, tak ada rentung pun Nabi Ibrahim. Elok je. Bercalur habis dah. Bergaris habis dah. Nyongeng aja dia keluar daripada bara api tu. Kenapa? Allah perintahkan api itu jadi sejuk. Allah perintahkan api itu. Qulna ya narukuni bardang wa salaman ala Ibrahim. Kata Allah dalam Quran ya. Qulna, berkata kami. Ya nar, wahai api. Kuni bardan, aku perintahkan kamu jadi sejuk. Wa salaman ala Ibrahim. Dan selamatkan kata Nabi aku Ibrahim. Maka api itu sejuk. Siapa nak nerai boleh lepas ini. Itu jampi-api tau. Pasang api besar-besar. Betul baca dah keluar. Yang masuk dulu baca dulu. Baca qulna ya narukuni bardang wa salaman ala Ibrahim. Itu masuk dalam. Macam. Kemudian terai ni. Tapi sebelum terai, akidahnya mesti macam akidah Nabi Ibrahim. Akhlaknya mesti macam akhlak Nabi Ibrahim. Ibadahnya mesti macam ibadah Nabi Ibrahim. Mungkalidah apa? Masuknya orang, keluarnya orang. Beda ya. Jadi jangan terai-terai. Kecuali kalau dia macam Nabi Ibrahim tu punya akhlak. Nabi Ibrahim tu punya akhlak. Nabi Ibrahim tu punya ilmu. Nabi Ibrahim tu punya ibadah. Yang akidahnya macam akidah Nabi Ibrahim. Itu tanda itu mukjizat. Mukjizat. Nabi Musa begitu juga. Dicampaknya tongkat jadi ular. Dan sebagainya ya. Nabi Isa pun banyak mukjizat. Jadi itu dalilnya. Dalil-dalil mukjizat, maka akal itu pun tunduk kepada mereka dan bersandar kepada mereka. Dan dalam perkara-perkara yang tidak dapat dicerna akal, benda yang tak dapat dipikir oleh akal, tapi dia yakin betul benda ni. Benda ni betul, kesannya ada. Sekarang ni dah banyak orang mencari kesan tau.
Sekarang dah ada orang jumpa kesan tembok yang dibuat oleh Iskandar Zulkarnain. Sudah ada kesan Nabi Nuh, kapal Nabi Nuh yang mendarat di Bukit Judi. Ada pula kesan kan? Orang dah cari. Betul ke tak? Menandakan kebenaran Al-Quran Al-Karim. Itu hebatnya akal manusia kan? Ketika Allah melimpahkan nikmat yang berupa akal kepada alam manusia itu, maka dia memulai dengan nubuah, dengan nubuah bapa mereka, Adam. Dia mulakan dengan Nabi Adam. Adam ni Allah cipta daripada tanah, Nabi Adam. Alaihi salam. Beliau mengajarkan kepada mereka apa yang diwahyukan Allah, hingga mereka berada kepada kebenaran. Sedangkan sebelum Allah jadikan Adam tu, Allah dah khabar kepada mereka. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingat ketika aku bagi tahu kepada malaikat, aku nak menjadikan seorang manusia di atas muka bumi ni. Khalifah tu manusia kan? Malaikat bentuk peranjat. Apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata dia malaikat, ngapa oleh Allah? Berkata mereka, mengapa kamu nak jadikan makhluk yang di atas muka bumi ni? Sedangkan mereka tu kerja lain tak ada apa, menumpahkan darah je, berperang, berbunuh-bunuhan je antara manusia. Itu je kerja manusia. Ya ke tak sekarang ni? Di mana yang tak ada membunuh-bunuhan? Di mana? Semua ada. Itu kerja manusia. Sedangkan kami tak ada kerja lain, hanya bertasbih kepada kamu je, bertasbih kepada kamu, mentakdis kamu saja. Apa jawab Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kamu tak tahu, kata Allah. Kamu mana tahu? Aku tahulah. Itu aku jadi manusia. Kemudian dites. Allah hajarkan Adam tu. Allah hajar Adam lah. Ini pokok ini, nama pokok ini nama pokok ini nama pokok ini, nama pokok ini bunga ini nama ini nama. Dia ajar wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Apa saja yang dia atas bumi ini dia ajar Allah kepada Nabi Adam. Kemudian ditanya kepada malaikat. Ini pokok apa? Apa kata malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, aku tak tahu. Hanya aku tahu apa yang kamu ajar pada aku je yang aku tahu. Aku tak tahu. Maha suci engkau. Kemudian ditanya Adam, ini pokok apa? Adam menjawab, ini pokok rambutan. Agak kalau ada rambutan Ini pokok apa? Ini pokok nangka. Ini pokok apa? Ini pokok mangga. Ini pokok apa? Ini pokok teropu. Tahu pokok teropu? Kalau dia tak tahu pokok teropu ini pokok apa? Ini pokok lara. Tahu pokok lara? Tak tahu pokok lara jadi Adam boleh jawab. Kamu tengok kata-kata Allah kepada malaikat. Aku lebih tahu apa yang kamu tak tahu, kata Allah. Itu kejadian Nabi Adam. Karena apa? Dia ditarbiah oleh Allah sendiri. Itu satu nikmat yang besar. Ketika Allah melimpahkan nikmat yang berupa akal kepada alam manusia, maka dia memulakannya dengan nubuah bapa mereka. Bapa kita lah. Adam tu tok kita tau. Kita ni sepupu belakang. Tok kita Adam belakang. Opah kita Hawa. Siapa bukan toknya Adam kat tangan? Siapa bukan opahnya Hawa kat tangan? Jadi sepupu belakang kita ni. Kita ni sepupu. Saya sepupu dengan tuan-tuan. Tuan-tuan pun sepupu dengan Sami Velu. Puan-puan pun sepupu dengan apa? Sepupu dengan Teresa Kok. Kenal? Teresa Kok. Sepupu belakang tu. Kerana kita ni semua opah kita satu, tok kita satu. Beliau mengajarkan kepada mereka apa yang diwahyukan Allah. Dia ajar kepada manusia. Ini dia ajar kepada manusia. Kerana apa yang diwahyukan Allah kepadanya, dia ajar balik kepada manusia. Sehingga mereka berada pada kebenaran. Mereka tahu ini yang benar. Hanya saja dengan nafsunya sendiri, Qabil membunuh saudaranya. Itulah korban yang pertama. Dia adalah dari Qabil dan Habil. Adiknya Habil, abangnya Qabil diperintahkan untuk berkorban. Korban Qabil tak diterima, korban Habil diterima. Sudahnya Habil itu dengki,
Ada Qabil tu dengki, dia bunuhnya Habil. Cerita panjang cerita tu. Lepas tu masa korban tu, kamu lah suruh saya cerita korban kan. Dibunuh tu. Itu pembunuhan yang pertama antara Qabil dan Habil. Setelah itu menyebar berbagai macam nafsu. Itu kan nafsu lah tu ya. Berbagai-bagai nafsu menyebar di kalangan manusia. Nafsu ni pembantu kepada syaitan. Syaitan sentiasa mengajak kepada kejahatan, dibantu oleh hawa nafsu. Kerana nafsu tu sentiasa mengajak kepada kejahatan. Apa kata Allah? Innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu amarah itu sentiasa mengajak kepada kejahatan. Itu kerja nafsu amarah ya. Sentiasa mengajak kepada kejahatan. Ya, beliau mengajarkan kepada mereka apa yang diwahyukan Allah sehingga mereka berada pada kebenaran. Hanya saja dengan nafsu sendiri. Qabil membunuh saudaranya, bukan perintah dah, dia bunuh kerana nafsu dia. Kerana dia berebutkan perempuan ketika itu. Dia dijodohkan kepada seorang perempuan namanya Labuda. Adiknya nama Labuda. Habil pula dijodohkan kepada kembur Qabil tu, nama Iqlimah. Kerana itulah dia protes. Kenapa saya kahwin dengan Labuda pula? Patut saya kahwin dengan kembur saya lah. Dia kembur saya lah Iqlimah. Pasal bukan kerana kembur tu. Kenapa? Kerana Iqlimah tu cantik berbenar. Labuda tu bukan belah buruk, tapi biasa je lah. Tapi Iqlimah tu cantik benar. Siapa tengok betul nak agaknya lah ya. Itu sebab dia hendakkan Iqlimah tu. Sudahnya dibunuhnya Habil. Bila korban yang tak terima oleh Allah SWT. Ini Allah nyatakan Quran. Apa kata? Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Kata Allah Quran ya. Ceritakanlah kepada mereka wahai Muhammad tentang kedua anak Adam. Seorang namanya Qabil, seorang namanya Habil. Yang mereka itu diperintahkan untuk berkorban, tapi korban Qabil tak diterima, korban Habil diterima. Kerana korban Habil itu ikhlas semata-mata kerana Allah. Qabil itu korban benda yang tak guna. Qabil itu seorang penternak ya. Bukan penternak, seorang petani. Dia banyak menanam pokok-pokok. Dicarinya gandum yang paling usang, gandum yang tak guna, yang hampa kulit dia ada. Yang penuh bubuk tu, itu korbannya. Sedangkan Habil ni penternak binatang. Dia carikan kibas yang paling cantik, yang paling gemuk, yang paling berkilat-kilat. Itu jadi korban. Jadi bila dikorban dua-dua itu, siapa diterima Tuhan? Binatang tadi ke? Tanam-tanaman tadi? Binatang tu dia terima kerana dia korban itu kerana hati dia. Jadi tak terima, mulalah dengki Qabil tu pada Habil. Sudahnya dibunuh ya. Dia akan datang. Cerita nak panjang cerita tu. Malam ni cerita apa dia? Ringkas ya. Setelah itu menyebar berbagai macam nafsu di kalangan manusia. Dan lama-kelamaan menyeret mereka kepada kesesatan. Hingga mereka menyembah patung. Dan berbeza-beza dalam keyakinan dan perbuatan. Kerana berbeza keyakinan. Ada Kristian, ada Hindu, ada Buddha, ada macam-macam ya. Ada Islam pula macam-macam. Ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Khawarij, ada apa namanya? Jabariyah, ada Qadariyah, macam-macam dalam Islam ya. Mana masing-masing ikut akal mereka, bukan ikut wahyu ya. Jadi banyak menyeret kepada kesesatan hingga mereka menyembah patung. Ada yang menyembah patung dan berbeza-beza dalam keyakinan dan perbuatannya sampai mereka menyalahi para rasul. Tanda ikut rasul. Menyalahi tanda ikut ya. Rasul kata jangan nyembah. Rasul tu semua ajarannya satu je. Ya. An-ni'budullah wajtanibut taghut. Semua rasul itu itulah ajarannya. An-ni'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah kamu akan Allah dan jauhilah kamu kepada taghut. Taghut apa? Benda menyesat. Jauhkan dari taghut. Jangan nyembah benda menyesat. Jangan nyembah patung, jangan nyembah pokok, jangan nyembah lembu, jangan nyembah gajah, jangan nyembah matahari, jangan nyembah bulan. Nak sembah siapa? Semua Allah. Itu dah Nabi Adam itu pun dengan itu sampai kepada Nabi Muhammad, itulah ajarannya. Sembahlah kamu akan Allah dan jauhilah kamu daripada taghut. Tapi mereka tak nak ikut. Jadi lalu mereka menyembah patung
dan berbeza-beza dalam keyakinan dan perbuatannya, sampai mereka menyalahi para rasul, tak nak ikut rasul. Dan akal dia kan tak tahu tu, tapi dia ikut juga, walaupun tak betul dia ikut juga. Akal tak berfungsi dengan betul. Hanya kerana memenuhi tuntutan nafsu, ikut hawa nafsu aja. Ikut seronok aja. Cenderung kepada tradisi, ikut orang dulu. Dia ikut tok nenek dulu. Tok nenek kami nyembah patung, kami nyembah patung lah katanya. Padahal patung tu dia buat sendiri, betul dia sembah benda tu. Benda sabar kan? Kita buat sendiri patung tu, kita sembah sendiri. Benda sabar kan? Mana? Tak masuk akal je. Sudah kita buat sendiri, kita ukir patung tu berapa orang, berapa kita sembah balik. Bingung ke tak balik? Bingung lah tu. Ya? Macam rumah tadi sebab dia senyum. Diambil tepung tu, dikepal-kepal-kepalkannya, buat macam patung. Bila dia lapor, bila dia nak semayang, dia sembah hanya patung tu. Dia kena Tuhan yang sembah, sembah patung. Bila dia lapor, dikepaknya kepala Tuhan yang tu, dia makan. Kalau dia bingung. Itu Umar tu ya. Dia senyum tu. Hanya kerana memenuhi tuntutan nafsu, cenderung kepada tradisi. Ikut orang dulu. Macam orang Melayu selalu apa dia? Biar mati anak, jangan mati adat. Ni ikut ya. Walaupun benda itu menyusahkan, benda itu membinasakan, buat juga. Walaupun maksiat, buat juga. Walaupun masuk neraka, tak boleh, tak ya. Ikut aja. Itu orang Melayu dulu lah, nari tak ada kan. Duduk betul. Mesti ikut adat. Dah bunyi. Sikit lagi. Cenderung kepada tradisi dan meniru-niru pemimpin mereka. Iblis pun bertepuk tangan. Kenapa iblis tepuk tangan? Gembira benar lah. Oh bagus kata iblis. Kerana iblis dengan nafsu tu bekerjasama antara satu sama lain. Ya, iblis tu ngajak kepada kejahatan, nafsu tu memang mendorong kepada kejahatan. Jadi kerjasama. Ya, iblis pun bertepuk tangan, membanggakan dugaannya. Sejak semula. Sejak semula dulu tu. Kerana mereka mengikutinya. Siapa ikut nafsu? Iblis pun tepuk tangan dia. Bagus. Oh, very good. You do it again. Dan sebagainya. Kecuali hanya sedikit di antara mereka yang beriman. Yang beriman tu sedikit aja. Mana tahu Allah mengatakan dalam Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur, kata Allah. Dan sedikit sekali daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Ketahuilah bahawa apa panjang mana tu? Apa panjang mana? Habis dah tu ya. Ketahuilah bahawa kita akan baca nanti insya-Allah. Bulan depan ya. Ketahuilah belum habis lagi. Panjang lagi. Kau dia mana? Ketahuilah bahawa ini akan kita baca insya-Allah. Panjang lagi ni. Tak tahu bulan depan habis ke dah penerima nya. Habis dah insya-Allah bulan depan ya. Sekian. Ada bangkangan, ada soalan? Tak ada. Alhamdulillah. Banggalah saya. Kenapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak. Asal dia ajar dapat.